Tapi saya lihat individu tersebut selepas saja dia bantu menyelesaikan hutang orang tuanya, kehidupannya bertambah. Okey, saya nak jawab satu soalan dan soalan ni daripada sahabat kita daripada seberang. Soalannya berbunyi begini. Selamat siang Pak, saya mau nanya bagaimana cara menghadapi masalah ketika kita punya ortu yang meninggalkan hutang 100 jutaan untuk dibayar. Apakah boleh secara emosional kita membenci orang tua kita sendiri Pak? Terima kasih Pak, salam damai, Tuhan memberkati. Okey, tuan dan puan, mungkin kita pernah mengalami situasi di mana kita ada orang tua yang berhutang dan akhirnya mungkin mereka meninggal ataupun kita melihat di usia mereka yang sedang lanjut ataupun sudah tua, kita rasa macam kesian, tapi nak bayar hutang kita tahu dia orang dah tak mampu. So nak tak nak kita terpaksa selesaikan hutang mereka. Dan again, sebagai seorang yang menghadapi situasi ni secara generalnya ataupun secara dasarnya, memang kita tak senang lah kan. Sebabnya orang punya hutang, kita pula yang bayar, walaupun orang tu adalah orang tua kita. Bila kita sebut tentang hutang ni kan, first kali saya nak beritahu, hutang adalah perkara yang wajib dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berhutang, right, kita elakkan daripada mempunyai mindset yang mana, okey, aku buat hutang, lepas aku dah buat hutang nanti, kalau aku dah tua nanti, anak aku lah pula yang bayar. So again, kita sebagai seorang individu yang mempunyai anak ataupun bakal mempunyai anak, so elakkan daripada mempunyai mind setting sebegitu. Sebab hutang ni, kalau saya berhutang dengan seseorang, saya lah perlu membayar ataupun melunaskan hutang tersebut, sebab itu tanggungjawab saya. Walau bagaimanapun, mungkin ada anak-anak yang mungkin ada hutang orang tu yang perlu dijelaskan. Ini pandangan saya, ini pandangan peribadi saya lah. Kita tidak perlu beremosi untuk mungkin marah kepada orang tua kita, ataupun mungkin kita tidak perlu berdendam, yang mana ialah orang tua kita dah membuat hutang, so kita pula yang terpaksa membayar, sedangkan kita ada banyak lagi komitmen ataupun bayaran-bayaran lain yang kita perlu selesaikan. Okey, jawapannya macam ni tuan dan puan, especially kepada sahabat kita. Kita boleh bayar apa yang kita mampu bayar untuk hutang orang tua kita, right? Dan kalau kita boleh lunaskan, wah, itu adalah terbaik untuk kita. Dan saya nak kongsikan dengan sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang mempunyai masalah ni. Saya ada seorang hamba Allah yang saya kenal ni lah. Dia arwah ibu dan ayahnya mempunyai hutang RM10,000. So satu hari, yalah, dia punya family pun adalah family yang dililit hutang lah. Dan satu hari si anak ni telah berjaya membantu orang tua ni menyelesaikan hutang RM10,000. So yang bestnya, orang tua dia ni berterima kasih lah. Cuma again, kalau kita nak keluarkan some amount of money dalam satu kadar yang sekaligus, mungkin agak sukar dan kita pun agak macam geram pun ada kan. Tapi saya lihat individu tersebut selepas saja dia bantu menyelesaikan hutang orang tuanya, kehidupannya bertambah tenang dan kehidupannya bertambah bagus. So that is why saya teringat pesan guru saya. Guru saya pesan, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rezeki melalui dua cara. So yang pertama, rezeki yang telah ditetapkan. Contoh, kita bernafas. Nafas kita ni adalah rezeki yang telah ditetapkan. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Cahaya ni adalah rezeki yang telah ditetapkan kepada kita. Umur dan jodoh kita, so itu adalah rezeki-rezeki yang telah ditetapkan. So itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah turunkan rezeki melalui tanggungjawab yang kita selesaikan. Sekali lagi saya ulang. Rezeki diturunkan, yang kedua ataupun cara yang kedua, melalui tanggungjawab yang kita selesaikan. Contoh, kita sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang ayah, saya ada anak. So kalau saya selesaikan tanggungjawab saya kepada anak saya, dan tanggungjawab saya kepada isteri saya. Contoh, tiap-tiap bulan saya bagi amount ataupun bagi duit lain. Kalau ikut logik, kalau kita bagi duit kepada isteri kita, kalau kita bagi duit dekat anak kita, duit kita semakin habis lah kan. So itu logiknya. Tapi tak. So percayalah, kalau kita langsaikan tanggungjawab kita, kalau kita selesaikan tanggungjawab kita, insya-Allah Allah akan buka lagi rezeki daripada tempat lain, right? Contoh lain,
Saya sebagai seorang business owner, saya ada staff. Dulu saya kata, ya Allah, nak bagi staff gaji sekian-sekian pun, ya Allah, aku punya gaji pun tak tahu lepas ke tak. Tapi percayalah tuan dan puan, kalau kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang anak, sebagai seorang sesiapa saja, Allah akan buka rezeki lain, yang mana rezeki lain benda yang kita tak sangka-sangka. Jadi, walaupun kita tak mampu nak bayar semua, kita bayar based on kita punya kemampuan. Dan percayalah, kalau kita selesaikan tanggungjawab kita, kalau kita berjaya untuk menggembirakan orang tua kita, which is itu adalah satu tanggungjawab kita, insya-Allah Allah akan bagi satu sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Insya-Allah. Alright. So, tuan dan puan, dapat sesuatu tak daripada konten ni? Kalau dapat, anda boleh komen dapat, dan jangan lupa untuk like, komen dan save video ini serta share supaya lebih ramai orang yang akan aware, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.